Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Sejak akhir-akhir ini, saya melihat Tun Mahathir Mohamad makin hari makin melampau. Kalau sebelum ini, saya masih boleh terima apabila beliau mengkritik Anwar Ibrahim sebagai pemimpin yang tidak berwibawa, kerana beliau kaitkan dengan kes-kes mahkamah dan kes-kes di mana Anwar Ibrahim pernah dijatuhi hukuman penjara. Mahathir menggelar dia sebagai banduan dan sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan kepada saya ialah ketika Mahathir Mohamad bekerjasama dengan Anwar satu ketika dahulu, yaitu semasa bekerjasama dalam Pakatan Harapan menumbangkan Barisan Nasional, dia tidak pula cakap tentang Anwar Ibrahim adalah banduan. Tapi kali ini dia ulang-ulang naratif itu. Selain itu, yang saya rasa Mahathir mula melampau ialah apabila beliau juga telah pun mengatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak akan mampu menyelamatkan Malaysia. Beliau mengatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak berwibawa untuk menyelamatkan Malaysia, membawa Malaysia keluar daripada kemelut ekonomi dan politik Malaysia. Beliau kata dia meragui kemampuan Anwar Ibrahim. Tun Mahathir ni nak tanya macam Sabudin punya pertanyaan, satu-satunya, dua-duanya soalan. Satu, apa sebenarnya yang Mahathir mahu? Di saat dia sudah hampir mahu usia sudah hampir menjengah nak mati 97 tahun ni, kerana manusia paling tahan lama hidup pun 100 tahun saja. Lepas 100 tahun itu bonus. Jadi saya boleh katalah dah mahu hampir mendekat kepada ilahi atau mau mati sudah kan. Yang kita hairan, apa yang Mahathir mahu sebenarnya? Dia masih lagi mempertikai Anwar Ibrahim. Dan yang kedua, sebenarnya siapa pilihan Mahathir mahu jadi Perdana Menteri? Kalau dia tak nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, siapa yang dia mahu? Saya hairanlah dengan Mahathir ini. Kadang-kadang kita masih bingung dengan dia ni. Selagi dia hidup, saya fikir selagi itulah dia akan memilih siapa yang dia suka. Selagi itulah dia tidak akan mahu seorang itu jadi Perdana Menteri. Saya fikir mungkin yang paling layak Perdana Menteri satu saja di Malaysia yang Mahathir mahu, yaitu dirinya sendiri dan anaknya sendiri. Mungkin itulah yang difikiran Mahathir Mohamad. Saudara-saudara, sebelum kita teruskan, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Yang juga kita nak persoalkan ialah apabila Mahathir tak henti-henti masih mempersoalkan lantikan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Apakah tujuan Mahathir terus meratib perkara ini? Saya fikir Mahathir dengan RPK, Raja Petra Kamarudin ini sudah mula seangkatan. Saya sudah dapat melihat, kadang-kadang saya berfikir Mahathir Mohamad ini sudah menghampiri serupa dengan Raja Petra Kamarudin. Siapa saja mereka akan hentam, itu tak apa. Tapi yang menjadi persoalan saya ialah siapa yang dorang mahu. Macam tiada yang dorang mahu, semua macam salah. Jadi yang betul siapa? Yang saya nak persoalkan ialah bila masa Mahathir akan bantu memajukan Malaysia. Berhentilah mengkritik Anwar Ibrahim, tetapi dia patut membantu Anwar Ibrahim. Baik, hari ini yang betul-betul menyakitkan hati apabila Mahathir Mohamad menulis dalam tweet beliau yang terkini, beliau mempersoalkan Datuk Seri atau Tun Mahathir Mohamad mempersoalkan satu perkara yang paling luar biasa dahsyatnya, yaitu adakah timbalan Perdana Menteri patut diberi layanan lebih tinggi berbanding yang di Pertuan Agong. Mahathir Mohamad mempersoalkan lantikan timbalan Perdana Menteri yaitu Zahid Hamidi dengan membandingkan Zahid dengan yang di Pertuan Agong. Saya fikir ini satu tindakan yang boleh kata derhaka secara halus, kerana membandingkan Agung dengan orang biasa itu sangatlah boleh dikata biadab. Agung itu ialah satu-satunya payung Malaysia, payung negara. Kenapa mahu dipersoalkan? Tak tahulah, saya pun tak tahulah Dr. Mahathir Mohamad ni nak siapa sebenarnya. Hari ini dalam tweet beliau menulis, adakah timbalan Perdana Menteri patut diberi layanan lebih tinggi berbanding yang di Pertuan Agong. Ini semua apabila muncul Tun Mahathir Mohamad mempersoalkan pelantikan timbalan Perdana Menteri yang masih berdepan pendakwaan di mahkamah. Menerusi entry terbaru di akaun Twitter beliau, bekas ahli Parlimen Langkawi itu berpendapat
perlu satu bentuk reformasi terhadap jawatan tersebut. Kenapa Mahathir waktu jadi Perdana Menteri dulu tidak buat benda nih? Sudah orang jadi Perdana Menteri, baru dia terhege-hege nak pula Anwar Ibrahim yang buat. Waktu dia tidak pula dia buat. Tak pula dia buat. Kan? Tak pula dia buat. Dan sesungguhnya memang kita tak nafikan Anwar Ibrahim pun bekas banduan. Tapi itu tak pernah dipersoalkan oleh Mahathir Mohamad ketika dia melantik Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini yang menjadi satu tanda tanya yang luar biasa kepada Tun Mahathir Mohamad. Jelas Mahathir Mohamad ini berlandaskan ketidakselarasan peruntukan di bawah perkara 33E Perlembagaan Persekutuan. Saya nak ulang lagi. Kenapa baru sekarang baru Mahathir sedar? Dulu tak sedar-sedar pun. Dulu tak ambil peduli pun. Sekarang waktu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, barulah dia mula sedar banyak perkara perlembagaan yang konon tak selaras lah. Perlembagaan ini itulah semua kan. Saya pikir memang Mahathir Mohamad memang sangat sakit Moroyanlah gara-gara melihat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Jadi dia akan berusaha mencari kelemahan demi kelemahan sampailah dia nampak Tun Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim tumbang dan mungkin calon Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri, baru dia berhenti. Mahathir kata, ketika saya sedang mengimbas perlembagaan persekutuan, tiba-tiba saya mendapati ketidakselarasan peruntukan di bawah 30 dia, perkara 33E, kata beliau. Ia berbunyi seperti berikut, yang di Pertuan Agong hendaklah terhenti menjalankan fungsi yang di Pertuan Agong jika dipertuduhkan atas suatu kesalahan. Ia jelas sekali menunjukkan bahawa pertuduhan atas sebarang kesalahan adalah sangat serius, sehingga seseorang seperti yang di Pertuan Agong perlu menghentikan fungsi sebagai ketua negara, kata Tun Mahathir Mohamad. Pada masa sama, ia tidak menyatakan bahawa baginda perlu didapati bersalah sebelum baginda menghentikan tugasnya, kata Tun Mahathir Mohamad. Ia secara jelas menyatakan sudah didakwa juga cukup serius untuk perlembagaan menetapkan pemberhentian fungsinya, ujar beliau. Itu fungsi Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Sekiranya beliau dituduh atas satu-satu kesalahan, belum didapati bersalah pun, menurut perlembagaan ini, kata Mahathir Mohamad, yang di Pertuan Agong perlu terhenti menjalankan fungsi yang di Pertuan Agong. Tapi mengapa Tun Mahathir Mohamad menyamakan, membandingkan pula dengan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi? Justru Dr. Mahathir mempersoalkan bagaimana pula pemimpin yang lebih rendah kedudukannya berbanding yang di Pertuan Agong seperti timbalan Perdana Menteri. Tanpa menamakan mana-mana individu, Dr. Mahathir turut mempersoalkan sekiranya individu tersebut berdepan pendakwaan sehingga lebih 40 pertuduhan namun dilantik menggalas jawatan tersebut. Adakah timbalan Perdana Menteri sepatutnya diberi layanan lebih baik berbanding YDPA? Soalnya. Saudara-saudara sekalian, mengakhiri entry tersebut, Dr. Mahathir dengan nada berseloroh menulis agar diabaikan saja penulisannya itu kerana beliau mahu kembali menjaga cucunya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.